Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah amal yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 4 April tahun 2023. Genaplah 2 tahun saya aktif membuat video di YouTube. Sungguh pantas masa berlalu, tak sangka pun sudah 2 tahun. Pada kesempatan ini ingin saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua para penonton, baik lovers mahupun haters, baik yang menyukai saluran YouTube saya mahupun yang membencinya. Saya menerima hakikat bahawa akan sentiasa ada lovers and haters kerana saya membuat video bukanlah untuk mendapat jumlah tontonan yang banyak mahupun lovers yang ramai, tetapi kerana ingin menyebarkan sunnah dan membasmi bid'ah. Tak cukup menyebarkan sunnah, tetapi kita juga mesti membasmi virus yang menyerang sunnah, virus yang menghapuskan sunnah. Dan nama virus itu bukan COVID, tapi nama virus itu ialah bid'ah. Juga moga-moga ini adalah pelaburan saya di hari akhirat ataupun untuk hari akhirat. Moga-moga Allah menerima amal soleh saya ini. Sedikit pengalaman peribadi, sembang-sembang ni kan. Dalam masa 2 tahun ini saya ada membuat rakan-rakan yang baharu dan ada juga kehilangan rakan yang lama. Rakan baharu adalah mereka yang bersama saya dalam memperjuangkan sunnah. Kehilangan rakan lama pula adalah kerana mereka tidak bersama saya dalam membasmi bid'ah. Memperjuangkan sunnah tu mereka masih boleh terima, tetapi membasmi bid'ah dan membuat video yang mengkritik ustaz favourite mereka, itu susah untuk mereka terima. Oleh itu, jika sebelum ini ada orang di surau yang lazim menegur saya, contohnya, "Assalamualaikum Kapten, tak terbang ke?" Ini soalan lazim yang saya terima. Hati saya lazim berbisik, "Dah aku sedang diri depan kau sekarang ni, maksudnya aku tak terbang lah." Jangan bimbang. Mereka tanya sekadar ingin memulakan sembang-sembang, sekadar tegur-menegur, maka saya jawab sambil tersenyum, "Tidak." Okay. Namun, orang yang sama itu dalam masa setahun 2 ini tidak lagi hendak menegur. Tak mengapa, saya tetap menegur mereka. Moga-moga di satu hari kelak mereka akan bersama kita memperjuangkan sunnah dan membasmi bid'ah. Tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah satu perkara yang mudah untuk seseorang itu menerima, for him or her to accept the fact yang apa yang dilakukan for the last 10, 20, 30, 40 years, apa yang dia amalkan selama 10, 20, 30, 40 tahun, amalkan ke, yakini ke selama itu adalah sesuatu yang salah, bukan sekadar salah, sesuatu yang bid'ah. Susah nak terima. Kalau kita menerangkan kepada mereka apa yang sunnah, boleh terima cakap lagi. Tapi kita terangkan pula yang duk buat selama ni bid'ah, susah. Kena pula ustaz favourite mereka, ustaz kesayangan mereka, saya react, saya kritik. Kena pula bila dia orang dengar-dengar tu, aku rasa macam betul je kritikan tu. Jadi lagi susah untuk mereka menerimanya. Jadi susah, dan kita maklum perkara ni. Kita taklah berharap manusia dapat berubah serta-merta. Moga-moga dengan masa mereka dapat berubah kepada bukan sekadar memperjuangkan sunnah, bukan sekadar mendukung sunnah, tetapi juga membasmi dan menjauhi bid'ah. Bid'ah ni kita kena ni. Tak boleh seseorang itu sekadar hendak memperjuangkan sunnah, tak boleh sekadar menerangkan sunnah, tapi bid'ah kita buat diamlah sebab nanti mengganggu perpaduan umat, mengganggu kesatuan umat. Tak. Yang memecah belahkan umat ialah bid'ah tu sendiri. Sebab bila kita nak bersatu atas pivot point apa? Apakah poin yang akan menyebabkan kita bersatu? Ialah sunnah Nabi SAW. Sama-sama kita tahu hadis Nabi SAW dalam hadis yang ke-28 ke 29 daripada himpunan hadis 40 Imam An-Nawawi, di mana Rasulullah SAW bersabda antara lain, "Sesiapa yang hidup lama sesudah aku akan melihat
perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafa yang mendapat hidayah petunjuk. Sebenarnya Nabi pesan ikut sunnah, berpegang pada sunnah dah cukup dah, kan? Kemudian Nabi tegaskan lagi, berpeganglah kepada sunnah dan gigitlah ia dengan geraham kamu. Okey, dah cukup dah tu. Dah pesan ikut sunnah, dah pesan suruh gigit dengan geraham, dah cukup dah tu. Tapi Nabi sambung lagi, wa iyyakum, dan berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian, jauhilah kalian daripada bid'ah, kerana setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Okey. Jadi sunnah saja tak cukup. Kita kena tolak bid'ah, kita kena jauhi bid'ah untuk berpegang kepada sunnah, untuk kita bersatu sebagai umat Islam. Sebab tu nama kita, kalau kita faham, ialah ahli sunnah wal jamaah. Maknanya kita berpegang kepada sunnah dan kita berjemaah dengan sunnah tersebut. Kita bukannya ahlul bid'ah wal jamaah. Maknanya buat bid'ah dan kita bersatu atas bid'ah tersebut, kan? Jadi sekarang ni, every Tom, Dick and Harry, macam saya biasa sebut, kamilah ahli sunnah wal jamaah, kamilah ahli sunnah wal jamaah, kan? Tapi bila tanya maksudnya, tak faham. Bila kita tengok keyakinan dan amalan mereka, macam bukan ahli sunnah wal jamaah. Nak sebut ahli bid'ah wal jamaah kan terasa pula, kan? Tapi tuan-tuan apa? Ahli sunnah. Kita orang yang pakarlah sunnah, ahli bermasuk pakar, ahli juga bermasuk keluarga. Jadi kita ni sunnah dan kita berjemaah. Pivot point yang mengikat kita ialah sunnah Nabi SAW. Kalau kita hendak berjemaah atas bid'ah, maknanya biar saja bid'ah berlaku, asalkan kita bersatu. Jadi janganlah terasa kalau ada orang sebut ahlul bid'ah wal jamaah, kan? Tapi itulah, if you claim yourself ahlus sunnah wal jamaah, so prove you are following the sunnah, prove you are holding fast to the sunnah, and prove that you are together with the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya ni masuk bab bid'ah ni tak boleh stop, kan? Alright. Saya juga ingin ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua yang meninggalkan komen, baik yang positif maupun yang negatif. Maaf saya tak sempat nak respon kepada semuanya. Jika berkesempatan pun sekadar letak tanda love untuk komen anda. Antara komen yang lazim ialah kenapa video panjang sangat. Maka jawapan saya yang lazim juga ialah cubalah pendekkan. Ingat tak, zaman sekolah dulu kita ada latihan, atau sekurang-kurangnya zaman saya dululah, okey? Ada latihan ringkasan karangan. Guru akan berikan satu esei yang mungkin 2 atau 3 muka surat panjang. Maka latihannya hendaklah kita meringkaskannya kepada 200 perkataan sahaja. Okay? Saya jawab demikian bagi menyedarkan orang yang bertanya bahawa bukan semua isu boleh dikupas secara ilmiah dalam masa antara 10 hingga 15 minit. Saya tahu dalam yang disyorkan oleh YouTube sendiri, kalau kita nak dapatkan perhatian, engagement dengan kitanya audience, tempoh optimum bagi sebuah video ialah 10 hingga 15 minit. Ini video biasalah, bukan short video. Kalau short video tu macam TikTok, apa lagi pendek lah, kan? 10 hingga 15 minit, maksimum pun lah, paling maksimum pun 20 minit. Jangan lebih, audience punya fokus dah lari, ada orang pun dah tukar video lain ke apa, kan? Namun bukan semua isu boleh dikupas dalam masa 10 hingga 15 minit. Jika saya melakukan sedemikian, berarti saya telah tidak berlaku adil kepada isu tersebut kerana tidak mengupasnya secara seluruhnya. Mungkin dalam bab tu ada 5 dalil, saya akan sebut 1 dalil saja. Dalam bab itu ada perbezaan pandangan, ada 3 pandangan, pandangan A, B, C. Tak bolehlah cerita A saja. Jadi, okey, saya boleh habiskannya dalam masa 10 minit, tapi saya tidak mengupas isunya secara adil. Jadi, tuan-tuan puan-puan, cuba renung dalam bidang masing-masing. Boleh tak ada certain aspek dalam bidang anda yang anda boleh terangkan kepada orang yang bertanya dalam tempoh 10 minit, tapi ada aspek lain yang, ataupun perkara lain yang kalau nak explain tu panjang ni, sejam rasanya. Nak buat video bagi orang betul-betul faham, kan? Atau macam kerjaya saya, kadang-kadang orang tanya soalan simple je. Captain, kenapa flight selalu delay? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan delay? Saya nak explain benda tu 10 minit tak habis tu. Sebab tu saya tak buat video tentang flight delay. Bukan melarikan diri dari subjek tersebut, tapi nak explain tu panjang.
dia tak boleh 10-15 minit sebab ada banyak faktor yang menyebabkan penerbangan menjadi lewat ataupun delay kan. Jadi please tuan-tuan dan puan-puan, ini kepada yang merungut panjang tu lah, bukan semua isu dalam agama ni boleh diterangkan dalam masa 10 hingga 15 minit. Kalau anda berpandangan agama ni sesuatu yang mudah, cincai, macam tu saja, silakan cari video yang sedemikian. Video saya memang memang saya nak jelaskan panjang lebar dan ia akan mengambil masa ya. Sebab itu saya jawab soalan tadi tu, cubalah ringkaskannya. Maksud saya, isu yang saya kupas tu katakanlah sejam misalnya, video tu sejam. Cubalah ringkaskan kepada 15 minit. Boleh tak diringkaskan dengan semua dalil, penjelasan serta perbandingan hujah yang saya kemukakan? Bolehlah, melainkan bolehlah dengan cara dalil tak payah sebut. Perbandingan hujah tak payah sebut. Akhirnya apa? Okey, perkara ni hukum ni sunat. 1 minit dah, tak payah buat video, tak payah kan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya yakin kalian semua pernah mendengar kata pepatah, there is no shortcut to knowledge. Tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu bukanlah data dalam USB thumb drive, cucuk dalam laptop, komputer, data transfer boleh dilengkapkan dalam masa yang pendek. Atau dimuat turun melalui internet jalur lebar, sekejap saja dah fully downloaded. Ia hendaklah dicari dan diusahakan. Dan dalam pencarian dan usaha tersebut, sudah tentu ia memakan masa. Jika saya sendiri, Alhamdulillah, dengan tugas penerbangan dan sekaligus dengan tugas penerbangan tersebut ialah package. Package yang kita kata waktu tidur, siang, malam yang lari entah ke mana. Bayangkan dia, katakan saya buat flight ke London. Kalau ke London, beza waktu dia 8 jam ke belakang. Okay, pergi London, rehat 36 jam. Kemudian fly balik London ke Kuala Lumpur. Kemudian rehat 2-3 hari, fly balik ke Auckland. Auckland pula beza waktunya 5 jam ke hadapan. Okey, kemudian fly balik. Kemudian rehat beberapa hari, fly balik kan. Jadi, walaupun kadang-kadang orang nampak, kerja pilot ni dia 4-5 flight je sebulan. Dia tak faham tau. Sebab seseorang tu mungkin pernah travel. Tetapi bila dia excited nak travel, dia lupalah tentang beza time zone tu, jet lag ke apa ke, sebab dia excited kan. Tapi kalau dah memang kerja dia dalam sebulan tu ulang-ulang ke sana kemari, ke utara ke selatan kan, timur barat apa semua tu. Jadi penerbangan, tugas penerbangan ni jangan dilihat pada tugas penerbangan saja, tapi kena lihat the whole package dengan waktu tidurnya, waktu siang, waktu malam, jet lagnya ke apa, masih muda nampak dah tua. Okey. Okey, apa lagi? Okey, dengan tugas penerbangan saya, dengan keluarga poligami, anak-anak, bersenam setiap hari, macam-macam lagi, saya boleh menyediakan masa untuk mendengar kuliah yang berjam-jam dan membaca sekian banyak buku. Takkanlah anda yang kerja waktu pejabat, ikut time zone satu je, time zone Malaysia, isteri hanya seorang, tak boleh nak sediakan waktu mendengar kuliah. What is wrong with your time management? Or don't you have any time management? You keep on complaining, video panjang, video panjang, video panjang. Hang nak pergi tengok TikTok lah, yang pergi cari akunya video apa. Tu dia, sembah-sembah muka marah. Ingat ya, saya sebut sediakan masa. You have to make time to have time, or else you won't have time anytime. Dan ilmu tu juga tidak datang bergolek. Kitalah yang kena bergolek, maksudnya bersusah payah ke arahnya. Jadi kepada orang yang komplain, saya tahu orang yang komplain video panjang lepas ni aku tak nak tengok saluran dia. Tak apa, tak nak tengok tak apa. Okey, tapi cuba renung diri anda tu sendiri. Anda nak ilmu, tapi anda nak shortcut, nak ilmu 5 minit, nak ilmu 3 minit. Pergilah ke TikTok, pergilah ke YouTube pun ada shorts apa kan. Okey, tak payah tengok video saya. Sebab saya kalau nak explain, saya nak explain dengan dalil, dengan hujah, dengan perbezaan pendapat yang ada. Kalau video react apa, saya akan explain panjang. Memang saya akan explain panjang. Bukan saya sengaja nak memanjangkannya, tetapi subjek itu memang memerlukan penjelasan yang panjang supaya kita dapat faham. Tak mau cerita setengah saja, lagi setengah kita simpan. Tak mau macam tu ya. Okey. Itu pandangan kritikan. Kritikan lain yang lazim terima pula ialah saya tiada pendidikan formal dalam jurusan agama, tiada sijil kelulusan agama, tiada tauliah mengajar dan gelaran Wahabi.
Bagi saya, mereka yang mengkritik sedemikian sebenarnya unable to brain what I am talking about. Unable to differentiate between right and wrong. Mereka itu sebenarnya sel-sel otak tidak berhubung, sehingga mereka tidak mampu untuk menilai apa yang saya sampaikan itu betul atau salah. Mereka ni jenis yang jenis-jenis air yang belajar zaman sekolah tu, itu pun mereka masih belum dapat comprehend. Itu pun mereka belum lagi dapat menguasai subjek tu. Jenis-jenis air pun. Kena pula sekarang ni kita pula ajar air mustakmal tak ada. Oi, macam mana tu? Kan? Dia orang ni jenis-jenis najis pun yang paling tahu najis mukhalazah je. Kita pula cerita tak, bukan tak payah sertu, tak payah semua. Macam mana tu? So sel-sel tu dah lah memang tak berhubung. Kena pula jatuh satu-satu. Tung 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 tung. Kan? Jadi mereka ni kita kesian je lah kan. Sepanjang mereka mempelajari agama, ia hanyalah dirumuskan kepada hukum yang 5 saja. Wajib, sunat, mubah, mubah taharus, makruh dan haram. Tak ada dalil, tak ada hujah. Apatah lagi untuk dibandingkan antara dalil dan hujah pihak yang berbeza pendapat. Padahal, jika kita rujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, bukan saja yang sahih dan hasan, tetapi juga yang dhaif. Rasulullah SAW tidak pernah mengajar para sahabat baginda dalam urusan agama ni dengan sekadar rumusan wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Ada jumpa hadisnya tu. Para sahabat datang jumpa ni ke wajib. Para sahabat buat sesuatu ke Rasulullah tegur haram. Ada je tu. Tak ada pun. Sekarang kita dah terbiasa dengan hukum yang 5 tu. Sampai bila orang bagi dalil, bagi hujah, dia sel-sel bukan tak berhubung, siap jatuh satu-satu kan. Macam dulu saya pernah ceritakan, bila kita bagi kuliah ke apa ke sesi Q&A, orang tanya, kita pun jawab. Okey, dalam bab ini ada 2 pandangan. Pandangan A berkata sekian-sekian, dalilnya sekian-sekian-sekian. Pandangan B berkata sekian-sekian-sekian dan dalilnya sekian-sekian-sekian. Okey. Lepas tu dia angkat tangan balik. So kesimpulannya apa? Haram ke makruh? Dia tak boleh comprehend tu. Dia tak boleh nak ni. Dia okey, sembang-sembang kan. Allah pula. Maka bagi orang seperti ini, mereka tidak dapat mencerna apa yang saya sampaikan. Dalil demi dalil, hujah demi hujah, perbandingan demi perbandingan. Maka mereka menepiskannya atau cuba menjustifikasikan diri sendiri dengan alasan dia tu tiada pendidikan formal dalam jurusan agama, tiada sijil kelulusan agama, tiada tauliah mengajar. Kan? Yang best tu, yang masyhur, gelaran Wahabi. Tak mengapa ya. An empty can makes the loudest noise. Selain itu, maaf. Selain itu, saya juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua yang memberi maklum balas tentang kualiti video, baik kualiti visual, kualiti audio dan sebagainya, dan bagaimana untuk diperbaikinya. Semua itu saya ambil maklum dan akan saya perbaiki lagi. Misalnya pada awal dulu saya buat video dan terus upload ke YouTube tanpa edit. Sekarang hasil maklum balas dari para penonton, saya edit terlebih dahulu sebelum upload. Saya menggunakan aplikasi KineMaster Pro untuk Android. Banyak lagi fungsi dalam aplikasi ini yang saya belum belajar cara menggunakannya. Sikit-sikit belajarlah dengan cara try and error ya. Rakaman dan editing saya buat guna phone saya. Saya guna phone Asus ya. Disebabkan saya ni sering berpindah-pindah rumah. Yang ini bergilir di antara isteri-isteri dan juga terbang ke destinasi apa. Maka bagi saya yang senang, mudah ialah guna handphone saja dan mini tripod untuk rakaman dan juga editing. Tak ada kamera khas ke, lampu ke. Ini pun lampu fluoresan je ke atas kan. Baik, demikianlah sedikit sebanyak perkongsian ataupun sembang-sembang pengalaman saya selama 2 tahun. Sekarang ni kena sebut sembang-sembang kan. Tengok, nak cerita ni pun dah 20 minit. Okay? Selama 2 tahun di YouTube. Alhamdulillah, ini adalah video saya yang ke-630. Dan sehingga hari ini ada 40,400 plus subscribers. Dan jumlah tontonan keseluruhan video saya ialah lebih 5.2 juta. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan saya untuk terus berkongsi ilmu, mendegakkan sunnah, membasmi bid'ah melalui video-video yang ilmiah, bermanfaat lagi berkualiti.
Saya juga insya-Allah akan terus membela tokoh-tokoh sunnah yang dizalimi dan difitnah sebagaimana yang maklum akhir-akhir ini. Baik, demikian sedikit sembang-sembang perkongsian saya 2 tahun di YouTube ini. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam video-video akan datang. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.